lah. Okay. This call now being recorded. Okay, kita tengok dulu siapa yang datang dulu. Aina Najwa. Aina Najwa mula ni. Aina Najwa dia ada dua. Oh, okey. Aina Najwa 3 biru Hidayah. Mama Hakim. Mama Hakim ada 2. Muhammad Danish. Khalil Alia Fawana. Farisha Alia. Khalil, let's Aga go. Aufa. Putri Naila. Kalim Rifat. Kristina. Batrisha. Anissa Suraya baru masuk. Okey. Ustaz seorang lagi, Ustaz masuk. Pakcik Kali. Siapa tu? Tahu. Tahu. Siapa benda Pakcik Kali? Pakcik Kali ni apa lah? Pakcik Kali. Tahu lagi. Pakcik Kali dah masuk. Ya. Nampak apa? Tak nampak apa? Nampak lah skrin? Tak nampak apa lagi Nampak. Nampak apa? Nampak Telegram. Nampak ayam. Nampak Telegram. Ni dah nampak dah. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam tingkatan? 2.5. 2.5. Okey, setengah. Setengah pun 2.5 lah. Okey, cantik. Dia dah keluar dah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah yang wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey, baca doa. Lama tak baca doa kan? Baca doa masuk kelas. Kali. Apa doanya? Allah Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Itulah tu doa dia. Okey, baik. Jadi untuk kelas pendidikan Islam tingkatan 3, jadi kita ada 2 guru lah. 2 guru. Yang pertama sekali Ustazah Wan Rohaidah. Yang kedua tak lah. Kalau bersesuka, Ustaz ambil satu masa je. Satu masa yang pendidikan moral tu, pendidikan moral masa kan. Pendidikan Cina, bahasa Cina 3 masa. Jadi 7 masa. 6 masa Ustazah Wan Rohaidah ngajar. Satu masa tu Ustaz ajar. Ustaz ajar biasanya Ustaz. Saya salah kelas ke Ustaz? Tak. Ustaz kalau datang sekolah nantilah. Ustaz akan tasmik ayat hafazan dengan ayat bacaan. Tu je. Jadi untuk permulaan ni minggu hari semalam hari Isnin. Hari Isnin Ustazah masukkan ngajar. Hari Isnin Ustazah ngajar. Ustazah Wan. Dia ajar apa? Ajar civic moral. Civic. Kasih sayang kan? Tajuk kasih sayang. Okey, tak apalah. Tu Ustazah Wan Rohaidah lah. Jadi Ustaz nak ajar pertama sekali, Ustaz nak perkenalkan dulu tajuk pendidikan Islam tingkatan 3. Kita akan belajar lah sama ada dengan Ustaz ataupun Ustazah Rohaidah lah. Ini buku teks dia, pendidikan Islam tingkatan 3. Jadi kita tengok tajuk-tajuk dia.
Buku dia pun cantik, buku baru. Sebab baru 2 tahun. Baru 2 tahun dia orang pakai buku ni lah. Okey. Senarai kandungan. Bidang semua, bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, bidang fiqh, sirah dan bidang akhlak Islamiah. Kita tengok satu-satu kat sini. Bidang Al-Quran dia ada ayat hafazan dan ayat kefahaman. Serta dengan nilah tajwid, hukum tajwid, hukum mat. Dekat sini yang pertama kita ada yang 1, 2 ni ayat hafazan. Pengampun Allah Subhanahu Wa Taala, pengampun segala dosa. Yang ni Al-Quran petunjuk kebenaran. Unit 1, mesej Al-Quran, bimbingan kejayaan. Yang ni 1 dengan 2 ni. Tak faham. Ini ayat panjang sikit lah. Tak faham Ustaz tunjuk ni. Okey. Ni kita belajar pelajaran 1 bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran. Ni bidang Al-Quran. 1 dengan 2 adalah ayat hafazan. Yang 2 ni 10 ayat hafazan. Surah Al-Kahfi. Jadi dia panjang sikit. Jadi semua kena hafal lah surah Kahfi ni 1 sampai 10. Okey. Serius lah Ustaz. Seriusnya. Kalau saya nangis Dia ada 3. Dia ada ayat tingkatan 3. Ada 3 je. Pertama surah ni Allah mengampunkan dosa pendek. Ayat ni pun biasa kita baca. Yang kedua ni pelajaran 2 ni yang panjang. Kita belajar satu Al-Quran ni surah Kahfi 1 sampai 5. Yang kemudian surah Kahfi 5 sampai 10. 6 sampai 10. 6 sampai 10 ni yang panjang sikit. Yang susah sikit lah. Ramai pelajar tingkatan 3 tahun lepas. 3 jingga pun Ustaz Tasmik baru dalam suku tak habis. Kalau tingkatan lain, kelas lain lagi lah. Ramai yang dapat. Jadi untuk tahun ni, saya harap semua yang Ustaz bagi penerangan ni boleh baca dengan jelas dan boleh hafal. Tajwid dia pun banyak sikit. Tajwid dia hukum mat. Ada mat kat situ, banyaklah mat. Okey. Ini pelajaran keempat. 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 8 ni ayat kefahaman lah. Ada ayat Quran dan ayat kefahaman. Ada hafal. Seterusnya ada 2. Sedekah dengan sifat negatif. Okey. Bidang akidah sambung daripada tingkatan 2. Maha kaya pengunia rezeki. Allah Maha kaya pengunia rezeki. Al-Qadi Ar-Rizku. Tingkatan 2 kita belajar Al-Qadir, Al-Qawi dengan Al-Qadir. Tingkatan 3 Al-Ghani dengan Ar-Razzaq. Maha kaya dan maha pemberi rezeki. Beriman kepada Rasul, rukun Islam yang ke-5. Konsep kenabian, sirah 25 Rasul. Maksud beriman pada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi tingkatan 3 ni habis. Kita belajar 6 rukun iman. Daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Tingkatan 2 rukun iman kita belajar percaya kepada malaikat dan percaya kepada kitab. Tingkatan 3 percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat dan percaya kepada qada dan qadar. Okey. Itu pengenalan lah. Kemudian dari bidang fiqh, dekat sini dia ada beberapa amali. Contoh, kat sini fardu ain, fardu kifayah, tak ada lah. Okey. Ada pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ni nanti ada amali lah. Amali balut jenazah, kafan, mandi Khalil, kena mandilah Khalil. Kita mandikan Khalil dekat sekolah. Saya volunteer Ustaz. Saya volunteer juga Ustaz. Saya volunteer Ustaz. Saya nak mandi dengan Kimi. Mandi tak boleh bugilkan jenazah.
Jenazah Habis pakai baju je. Habis Saya kan Ustaz Okey, ni yang mana apa itu ni? ada pengurusan jenazah. Jadi pada pengurusan jenazah, pertama kalau jenazah tu baru mati, yang kedua mandi, solat, kafan dan tanam. Inilah ada unit pelajaran 16 ni pengurusan jenazah. Lepas tu pelajaran 17 masuk kepada zakat. Zakat ni banyak sikit. Memang susah sikit lah zakat. Dia ada banyak nafal zakat ni. Lepas tu yang pelajaran 18 solat Aidilfitri dan Aidil Adha. Sembahyang solat air raya, senang je lah. Semua orang dah pernah solat air raya. Yang tahun lepas raya solat kat rumah masing-masing. Tak boleh saya solat kat surau Ustaz. masjid. Saya solat kat surau. Tahun ni harap-harapnya semua boleh lah. Ni pun dah PKP ni sampai 4 Februari. Jadi Ustaz tengok berita harian, dia kata PKP tak akan disambung. Harap-harapnya mungkin tingkatan 3 naik lepas pelajar SPM habis. Ustaz tanya Jadi Ustaz. bulan 3 ni lah. Ya saya. PKP ni apa nama dia? PKP ni berapa banyak kes turun? Turun. Naik Ustaz. Naik Belum turun lagi. Semalam 3,000 lagi. Semalam Ayah. 3,200. Kemarin 4,000. Semalam 3,000. Belum lagi. Tapi jangan takut. Kalau kita jaga SOP, insyaAllah. So Ustaz naik sekolah ni dalam bulan 4 ke? Wallahualam. Kita ikut pengumuman PM je. Kementerian Pelajaran je. Tak tahu naik sekolah tu bila. Sekarang ni semua belajar di rumah. Cuma tingkatan 5 yang ambil periksa tahun lepas ni tingkatan 5 dia je yang bersekolah. Itu pun Ustaz pergi sekolah itu adalah satu kelas tu 3-4 orang tak datang. Biasalah. Okey, pelajaran 19 Qiyamul Lail. Kita belajar bab Qiyamul Lail. Pelajaran ke-20 solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat hajat. Itu pelajaran lagi. Habis. Itu untuk bahagian fikah lah. Kita ada tadi apa? Ada yang pertama fardu ain, fardu kifayah, solat jenazah, solat Aidilfitri, Qiyamul Lail, solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat hajat. Okey, untuk surah. Pelajaran 21 surah. Perjanjian Hudaybiyah dan pembukaan kota Mekah. Itu yang belajar tingkatan 2, kita baru sampai hijrah. Hijrah Nabi SAW ke Madinah. Habis apa yang Nabi buat di Madinah semua. Madinah dah maju. Jadi sekarang ni tingkatan 3 masuk mula macam mana Nabi nak balik ke kota Mekah. Ada namanya perjanjian Hudaybiyah. Lepas tu nanti ada perjanjian Aqabah. Tak sini kan? Okey, unit 1 perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ni namanya nama tempat. Nabi sampai di Hudaybiyah sebelum nak pergi menunaikan haji dan umrah. Lepas tu Nabi ditahan Hudaybiyah. Dia kata tahun ni tak boleh pergi haji. Sikit lagi nak sampai dalam nak sampai Mekah dalam berapa kilometer kan. Tu tak boleh masuk Mekah. Patah balik ke Madinah yang dalam perjalanan pada masa tu mungkin dalam 3-4 hari naik kuda. Okey, itulah serba sedikit perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni setelah Nabi berjaya menakluk Mekah. Orang Islam pergi Mekah dan kemudian orang kafir Quraisy semua kalah, takut. Jadi kota Mekah itu di bawah pimpinan Nabi. Nabi dah balik kampung dia sendiri. Itu kita belajar Nabi kena halau, kena seksa, sahabat-sahabat kena seksa, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Madinah apa yang Nabi buat semua dah berjaya di Madinah. Kemudian Nabi nak balik pula ke Mekah. Itulah nama dia pembukaan kota Mekah. Tokoh dan sahabat. Ni sahabat-sahabat ke tingkatan 2 ni, tingkatan 3 kita tengok sahabat-sahabat yang dermawan.
Sahabat yang kaya lah. Abdul Rahman Al-Auf. Jadi tengok Okey, dan last kali belajar akhlak Islamiah, pemaaf. Pemaaf melunakkan hati. Pemaaf melunakkan hati. Qanaah, hiasan pribadi. Qanaah lah pula. Syukur, penjubur iman. Adab berkomunikasi. Adab bermusafir. Jadi yang ni yang 1, 2, 3 ni berkaitan dengan hati lah. Pemaaf hati, qanaah hati, syukur pun hati, adab berkomunikasi, macam mana cara kita berkomunikasi, dan adab musafir. Okey, ini tajuk-tajuk untuk tingkatan 3 yang kamu belajar. Kalau ada PT3, tahun lepas tak ada PT3, akhir tahun pun tak ada. Takut tahun ni kalau ada periksa PT3, dia masuk daripada pelajaran tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kalau ada periksa lah. Daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Doa-doa tak ada. Banyak-banyak. Semoga ada periksa akhir tahun je. Kalau ada periksa akhir tahun je. Kalau ada periksa akhir tahun je. Jadi biasa kalau ada akhir tahun je, silibus tingkatan 3 je lah. Tingkatan 1, 2 tu mungkin dalam 5% atau 10% lah. Jadi 80% tu untuk tingkatan 3. Kalau periksa pertengahan tahun, awal tahun dengan periksa bulan 8 tu, biasa dia ambil silibus tingkatan 3 je. Tapi kalau ada periksa PT3, dia periksa untuk semua tingkatan 1, 2 dan 3. Aduh, letihnya. Jadi kita tengok bahagian sekejap. Siapa sahabatnya. Ustaz pun dah lama tak buka buku ni, baru nak ngajar ni. Dan akhlak Islamiah. Ni. Perjalanan budaya. Pembukaan Kota Mekah. Mana? Bawah sikit. Okey, kita tengok sahabat. Keunggulan tokoh sahabat Bilal bin Rabah. Orang yang gelap kita, gelap, hamba habsi. Orang kata lah, orang hulu tu, orang asli gelap. Tapi Nabi dengar tapak kaki Bilal bin Rabah ni di dalam surga. Salah satunya sebab Bilal ini dia tak pernah tinggal air sembahyang. Jadi Nabi tu mimpi, Nabi tu dengar tapak kaki, baru tapak kaki saya orang berjalan dalam surga. Lepas tu Nabi tahu siapa lelaki yang berjalan ni. Baru dengar tapak kaki dia, Nabi dah tahu itu adalah tapak kaki Bilal. Okey. Muaz bin Jabal. Ni Muaz. Nanti kita tengoklah Muaz bin Jabal. Kemudian Abdurrahman bin Auf, orang kaya, paling kaya dekat Mekah. Khalid bin Al-Walid, panglima perang. 4 orang je. Khalil. Bukan Khalil. Khalid. Bukan Khalil. Bukan Khalid, Khalid. Khalid. Itu kan nama dia. Khalid. Ni. Khalid. Khalid bin Ya, Al-Walid. Ustaz. Ni Khalid bin Al-Walid, dia ada panglima perang. Cita-cita dia nak mati syahid. Khalid Al-Walid ni. Dalam badan dia ni, banyak dah. Orang tetap sana, orang tetap sini. Semua. Seluruh badan dia ni, banyak luka-luka bekas perang. Dia kata dia nak mati. Tapi Allah tak izinkan dia mati dalam medan peperangan. Tak mati syahid. Dia mati di atas katil lah. Kali mati dia mati kat rumah lah. Tapi dia salah satu sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Khalid bin Al-Walid. Abdurrahman Al-Auf, orang paling kaya dekat Mekah. Muaz bin Jabal. Nanti kita orang pun tak berapa nak ingat sangat. Nanti kita selalu belajar. Bilal bin Rabah ni hamba lah. Yang kita selalu dengar yang kena 4 batu dan sebagainya tu lah. Itu Bilal bin Rabah. Okey, jadi 4 tokoh je.
Tingkatan 1 kita ada khulafah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tingkatan 2 ada tokoh wanita. Ingat lagi tak? Khadijah, Aisyah, Fatimah dengan Sumayyah. Tingkatan 3 kita ada Bilal bin Rabah, Mu'az bin Jabal, Khalid bin Al-Walid, Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman Al-Auf. Jadi ada 12 tokoh yang kita dah kenal. Okey, so untuk ni lah tokoh tadi yang Ustaz tengok siapa tokoh dia. Kemudian hari ni kita nak masuk pelajaran yang pertama. Masuk hari lagi Okey, pelajaran yang pertama ni adalah ayat hafazan. Khalil baca sikit Khalil, nampak tak? Tak. Yang Ustaz ni. Tak nampak Ustaz. Boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Belum sampai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong. Kosong. Ini nanti. Tekan ni okey bidang Al-Quran. Apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan daripada ayat Al-Quran itu peluang dan rahmat bagi orang yang beriman dan tidak menambahkan orang yang zalim kecuali Kau baca kali? Tengok baca ni. kerugian. Okey, tu ayat depan tu lah. Ni lah tajuk yang pertama ni. Allahu Akbar. Kenyang. Jangan minum sikit dah. Tanya Ustaz. Haus lah. Kenapa bahasa Jawi Ustaz? Bahasa Jawi. Pandai ya. Kenapa? Kau bahasa Jawi Ustaz. Pandai ya. Kenapa bahasa Jawi? Tak apa, bahasa Jawi ni belajarlah slow-slow baca. Kau tak boleh bahasa Nanti Jawa. 4 modul dulu yang tahun lepas punya, tapi ada 3 lah, baru punya. Dah diubah dan dimurnikan. Tadi van HBC tu dia baru hantar ke sekolah-sekolah. Sekolah taman lagi belum dapat lagi. InsyaAllah semua pelajar 1, 2, 3, 4 dapat buku modul. Berharga beli kat koperasi nanti berharga RM9 ke RM9.5. Ada dua modul. Tahun ni dapat 2 sama macam tahun lepas. Satu modul nota, satu modul latihan. Kenapa banyak? Belajar pakai buku teks bahasa Jawi, tulisan Jawi. Kalau nak lebih kefahaman, tengoklah modul tu. Tu bahasa Melayu lah semua. Okey, hari ni kita ni pelajaran 1, baca dengan betul, lancar serta bertajwid. Okey, tak baca dululah. Lepas ni kali baca. Kali baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Ya, Mana yang ni ada bismillah? Mana ada bismillah? Sunat, okey. Sunat di awal surah baca bismillah. Kalau baca mana-mana ayat, kita baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kola. Ini huruf ko. Rabbana. Apa tu? Zo. Salah kali. Salamna anfusana wa inna anfusana wa inna wa illa Wa'il dia masuk kepada huruf lam ni. Nun tak ada tanwin, nun tak ada dulu, dia huruf macam huruf. Wa illam tak dia aku dah lama tak ni tau. Dah lah kacau nak baca kan. Takfir. Okay, sorry. Aku yang sedia kau dekat lagi. Kau on lagi. Lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah.
kalau baca selalu boleh lah. Dia bukan tak kenal huruf, dia kenal huruf tapi dia lupa. Ustaz tu macam mana Ustaz? Dia zot dia tahu kat sini. Dia lupa lah situ kali. Jadi kena baca selalu baru boleh ingat. Okey. Tak apa Ustaz baca semula untuk mendengar yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu. Nah, Okay, bagi Kimi pun baca Ustaz. Apa ni? Apa? Saya dah keluar. Hilang. Ustaz keluar. Saya hilang. Tak apa, kita lagi dua Ustaz kat sini. Ada tiga Ustaz, satu Ustaz dah keluar. Apa Fauzan pula aku ni? Kimi kau bodoh. Ustaz keluar. Good morning, Aina. Aina, hai. Good afternoon lah. Rafi sampai dah. Rafi. Diam lah. Ustaz mana weh? Tak tahu dia keluar jap. Bini panggil suruh makan. Tak boleh. Bodoh. Ustaz masuk. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Kenapa Ustaz? Bising Ustaz orang ni. Itulah Dina bising. Semua diam. Tak betul lah. Dina bising lah Dina. Mekak je. Mana ada Ustaz? Kau lupa. Bohong. Ustaz tutup mic je. Ustaz rakam lah. Diam lah. Weh, asal ramai keluar? Jangan keluar. Ustaz tak pakai buka mic Ustaz. lupa. Okey. Terkejut. Apa yang terkejut ni? Okey. Jadi Ustaz dah baca tadi, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ustaz bagi masa seminggu. Boleh seminggu? Baca minggu tak apa. Hafal ayat ni. Qala rabbana zalamna. Kalau tengok Al-Quran, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat ke-23. Baca potongan ayat yang betul, lancar serta bertajwid. Baca potongan ni yang dipotong-potong. Qala rabbana zalamna anfusana. Berkata, mereka berdoa, merayu. Maksudnya, mereka merayu berdoa. Ini doa lah ni, qala rabbana ni doa. Salah satu doa. Yang daripada banyak-banyak tentang dua yang baca la qala rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, tak ada qala Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu pun doa. Kan, yang ni pun doa juga. Qala rabbana zalamna anfusana. Mereka berkata dengan nada merayu-rayu. Merayu ni macam nak nangis lah. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah buat dosa kepada Engkau, aku telah menzalimi, aku buat buruk pada diri aku sendiri. Lepas tu sambungan dia, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tidak, lam ni maksudnya tidak sekali-kali. Dia adalah, kalau la tidak je. La tidak. Contoh, kalau la, lam alif, la, tu tidak tu maksudnya sekali je. Ustaz, boleh makan tak ni kat kelas? La, tak boleh. Kalau la, sampai bila-bila pun tak boleh. So, beza ayat Al-Quran. Beza bahasa Al-Quran lah, bahasa Arab ni. Kalau engkau tak sekali-kali, sampai bila-bila pun tak terlana, tak mengampuni kami, watarhama dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Nescaya pasti kami termasuk dalam golongan yang rugi. Yang ini doa siapa ni? Siapa doa siapa ni? Macam mana doa ni boleh turun?
Doa ini adalah doa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Yang satu kita belajar Nabi Adam tu Allah campak ke dunia buat apa? Duduk dalam surga sedap-sedap, kemudian Allah turunkan dia ke dalam dunia, ke dalam dunia kan. Sebab apa? Sebab Nabi Adam telah menzalimi diri dia, melakukan perkara yang Allah larang di dalam surga, iaitu memakan buah khuldi, buah larangan yang ada di dalam surga sebab hasutan iblis dan syaitan. Jadi kalau kita melakukan apa-apa larangan Allah disebabkan hasutan iblis dan syaitan, maksudnya kita dah menzalimi diri kita sendiri. Apa yang perlu kita buat? Baca doa ini dengan penuh perhatian, penuh rayuan. Penuh merayu dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku, ya Allah. Jika engkau tak mengampuni aku dan merahmati aku, nescaya aku termasuk dalam orang-orang yang rugi. Jadi bukan bahasa Melayu je kena hafal. Yang kena hafal adalah doa dalam ayat Al-Quran. Okey. Wa inni la astaghfirullah fil yawmil mi'ata marrah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Ni. Nabi yang tak berdosa istighfar, minta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Kita yang pagi tadi bangun sembahyang subuh pun pukul 9, berapa hari minta istighfar, minta ampun kepada Allah. Sekarang ada azan. Kita beri laluan sebentar kepada azan. Okey. Ni sikit, tinggal sikit lagi. Okey. Saya solat Ustaz, sebentar tunggu. Sekejap, tak pun nak solat juga. Dia tu. Kali tu gimana? Saya dengan jual dinas. Nak bising tu sebentar aku solat. Baik. $18 orang. 17 daripada 44 paruh. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar. Okey, habis. Dengan azan. Habis. Okey, jadi ni ayatnya, yang ni intisari ayatnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okey, apakah intisari yang perlu kita ambil pelajaran daripada ayat qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pertama sekali melakukan dosa suatu kezaliman terhadap diri sendiri. Kalau kita buat dosa,
termasuk kita zalim, mensakiti, menjahati diri sendiri. Kalau kita cakap, oi zalim lah, apa benda lah kau buat aku macam ni. Zalim betul kau ni. Kan? Tapi kalau kita buat dosa, tapi kita tak cakap pula, oi aku zalim dengan diri aku sendiri lah. Tapi sebetulnya itulah, kalau kita melakukan dosa, kita zalim kepada diri sendiri. Okey, yang kedua, umat Islam wajib memohon keampunan daripada Allah SWT ke atas dosa yang dilakukan. Kalau kita dah zalim kepada diri kita sendiri, kita kena minta ampun kepada Allah SWT. Minta ampunlah, istighfar. Nabi sehari pun 100 kali istighfar, apatah lagi kita kena banyak-banyak kali beristighfar lebih daripada Nabi. Kan? Nabi tu tak buat dosa 100 kali istighfar, minta ampun Allah. Kita yang banyak dosa ni, pagi tadi subuh pun pukul 6.30. Orang subuh pukul 6.10 minit, kita subuh 6.30. Okey lah tu 6.30 Ustaz. Ada lagi waktu subuh. Waktu subuh habis 7.15. Habis waktu subuh. Jadi kelas 8.45, bangun pukul 8.30, sembahyang subuh 8.30. Tak tahu bukan Ustaz, subuh. 7.15 Ustaz. Tahu. Itu kodok subuh. Jadi kita dah zalim dengan diri kita tu, kena istighfar. Allah kata keampunan Allah ini lebih luas daripada laut yang ada dunia. Banyak mana dosa yang kita lakukan, ampunan Allah ini lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Jadi hari-harilah kena minta ampun kepada Allah, kena istighfar. Walaupun kita rasa tak berdosa, hari itu istighfar juga. Okey, yang ketiga, Allah SWT sentiasa menerima taubat hamba-Nya yang menyesal atas dosa yang dilakukan. Jangan takut, apa-apa dosa kecuali dosa mensyirikkan Allah, Allah akan ampunkan dosa kita kalau kita menyesal dengan perbuatan tersebut. Tingkatan 2 itu kita ada 4 syarat taubat. Pertama, menyesal. Kedua, tak lakukan balik perbuatan tersebut. Ketiga, berazam meninggalkan perbuatan tersebut. Yang keempat, kalau ada salah dengan orang, kita kena minta maaf. Okey, inilah sentiasa menerima Allah, sentiasa menerima taubat. Yang keempat, orang yang mendapat keampunan Allah ialah orang yang beruntung. Siapa yang Allah ampunkan dosanya, orang itu adalah orang yang beruntung. Kalau kita tengok Nabi Adam AS, ini doa Nabi Adam. Doa Nabi Adam. Jadi Nabi Adam taubat dan Allah terima taubatnya. Selepas meninggal, nanti kita akan jumpa insya-Allah dengan para Nabi di surga. Sebab dialah orang yang beruntung. Yang kelima, antara sebab untuk mendapat keampunan, dan kasih sayang Allah, termasuklah mengakui dosa yang kita lakukan. Jadi, macam mana nak dapat Allah tu ampunkan? Kita mengaku apa yang salah kita. Macam ni lah. Macam kita kat rumah lah. Kalau kita marah, kita mengaku je. Kau jangan lebih-lebih. Jangan Allah, nanti mak lagi marah. Kan kalau mak marah, cakap alamak, minta maaf lah mak, saya buat salah. Confirm ayah kita sejuk hatinya. Mak kita tak jadi marah. Kalau orang nak marah tu, pertama kita minta maaf. Sama juga dengan Allah SWT ni. Kalau kita dah salah, kita ngaku, kita minta maaf. Kan? Pengalaman lebih ni. Saya salah tadi buat saya rotan saya juga. Pengalaman lebih. Yelah, sama ada orang nak ampunkan, nak maafkan kita ataupun kesalahan itu nak kena denda. Tu je. Yang penting kita mengaku kita salah. Contohlah mencuri, kita mengaku salah, memang salah. Tapi orang tu slow lah sikit, tapi kalau kena tangkap, kena denda lah, kena penjara dan sebagainya. Contoh, tapi kita Allah, kalau kita salah, kita mengaku kita salah dan kita minta ampun. Okey. Tu inti syariat.
Ayat ni lah, ayat yang kita belajar ni. Jadi dekat buku test tu, hafal yang betul, lancar serta bertajwid. Kat sini adalah qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Bimbing murid untuk mengamalkan ayat tidak solat dan zikir secara beradab dan istiqomah. Jadi dekat sini kena bimbing murid. Bimbing macam mana nak kena baca ayat ni, sentiasa baca selepas kita solat. Sekejap lagi solat zuhur, sekejap lagi kita dah nak habis, lepas sembahyang zuhur ni baca doa ni. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Minggu depan confirm Ustaz suruh Hakimi baca, dah hafal Ustaz sebab dia baca sehari 5 kali dalam doa selepas solat. Saya tak boleh Ustaz. Contohlah. Contoh nak hafal macam mana nak hafal, lepas sembahyang baca, lepas sembahyang baca, lepas sembahyang baca. Tak boleh tak hafal lagi, ambil ni, ada kamera kan, ada handset kan. Ustaz ego. Screenshot. Ada Letak tepi handset, kali. screenshot. Letak tepi. Letak tepi. Baca. Letak tepi tempat sejadah. Dia Dan doa, ambil telefon baca. Qala rabbana zalamna. sekarang Ustaz saya solat sekarang. Okey. Okey. Kejap lagi lah. Belum habis lagi. Ustaz belum tutup. Dalam Melayu Ustaz. Sabar cuba Okey. Habis. Hari ni habis. Sampai sini je. Jadi tugasan untuk minggu ni, untuk hari ni. Tidur. Bukan tidur. Qala rabbana zalamna. Ustaz dah hafal lah. Apa? Ustaz boleh tidur. Sebab Ustaz dah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Dah hafal Ustaz. Ustaz, Ustaz. Saya baca tak boleh macam mana? Yang ni senang sikit. Nanti masuk tajuk kedua. Saya dah hafal Ustaz. Ustaz, kalau Ustaz Ada. ikutkan atau Ustaz send dekat Telegram boleh saya nak baca. Okey, nanti. So Ustaz ni lah, Ustaz ni. Ustaz ni. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam Panjang ni, Ustaz. qayyiman liyunzira sadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran makithina fiha abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li aba'ihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Panjang. Nombor 1 sampai 5. Kau buat apa kali? No! Kemudian Panjang Ustaz. kali nak ni Tak nak. Kali ni. Okey, nanti Ustaz snap, Ustaz ambil gambar kat sini, Ustaz send dalam Telegram. Lepas sembahyang nanti boleh baca. Tak Ustaz tolong bacakan. Nanti saya ulang balik. Surat tu macam family. Saya tak pada baca Ustaz. Dah lama tak. Information. Mana nak tengok ni? Ana zalumna. Zolamna. Kalau Rabbana zolamna. Anfusana. Dah lupa Ustaz. Qala rabbana zalamna anfusana. Anfusini. Wa alam taqbilna. Anfusana. Wa illam taghfir lana Tarhamna. Yes. Al-Fusana wal il. Okey, nanti Ustaz tanya yang bahasa Melayu sekali. Kat bawah tu qala rabbana zalamna. Terima kasih Ustaz. Siapa yang tak pandai baca, yang bahasa Melayu sekali lah. Terima kasih Ustaz. Dah lama tak. Saya nak juga Ustaz. Nak juga. Saya nak plan nak start balik mengaji Ustaz, tapi tiba-tiba PKP. Saya punya Ustaz selalunya saya mengaji. Ustaz begini pun macam tak ada lain. Okey lah. Ada nak tanya lagi tak? Satu Tadi macam family je surah yang tadi ada yang tulis tadi kan. Tu. Kita nak tengok. Dia kata apa kat sini? Surah tu macam family je, setiap malam saya baca. Siapa yang Dinas ni? Bukan setiap malam kamu baca Dinas. Yang tu yang Ustaz baca panjang tadi tu, setiap hari Jumaat sunat baca surah Al-Kahfi 110 ayat. Kalau baca laju macam Ustaz baca 20 minit.
Kalau baca macam Saya setengah jam Ustaz. Saya baca setengah jam 2 Ustaz. jam. Saya setengah jam lebih. Ustaz. Itu surah Al-Kahfi nama dia. Surah Al-Kahfi ni kita baca setiap hari Jumaat. Dalam habis dia punya kelebihan dia dari hari Jumaat, hari ni kita baca Jumaat sampai Jumaat depan, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Tu kelebihan surah Al-Kahfi. Jadi daripada baca surah Yasin, kalau tak baca Kahfi, bacalah Yasin. Kan? Jangan tak dua-dua tak boleh baca. Nak malam Jumaat tu yang afdal dia baca surah Kahfi. Dia daripada lepas asar hari Khamis sampailah sebelum solat Jumaat. Itu waktu sunat baca surah Al-Kahfi. Dina siapa? Dina Anas Tak. Okay. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Ustaz, esok hari apa Ustaz? Besok hari Rabu. Lusa? Hari Khamis cuti. Cuti Cuti Ustaz. Ustaz. Lusa Santai. hari apa Kalau Ustaz? Ustaz, cuti apa? Cuti Tahi Pusam. Tali pusat Ustaz. Jadi tim menang, jadi tim menang. Kami cuma Sabtu tak ada kelas lah. Semua cuti lah. Ustaz, lusa hari apa Ustaz? Lusa hari apa? Hari Khamis. Oh, Kimi Tahi cakap Pusam. Sabtu Ustaz. Kimi Tahi tipu. Pusam. Itu Hari Raya orang India. Jumaat hari apa Ustaz? Tanya Faizal. Faizal tahu tali pusat tu apa. Faizal, tai pusang apa Ustaz? Hari Faizal, Jumaat. tali pusat. Tai pusang apa? Hari Khamis. Tai pusang apa? Okey. Ada apa lagi nak tanya? Jumaat hari apa Ustaz? Jumaat Hari Sabtu. Oh, okey. Hari Jumaat Sabtu hari hari Jumaat apa? lah. Sabtu hari apa? Apa ni? Dah habis dah. Oh, dah habis. Saya Okey, kira kalau habis tugasan tu hafal surah ni Qala Rabbana zalamna anfusana. Minggu depan kalau masuk lagi sana cek seorang-seorang. Nak cek seorang-seorang. Okey, sekian saja. Jangan lupa lepas ni terus solat Zuhur. Yang belum mandi tu mandilah dulu. saya mandi luar. Yang mandilah dulu. Lepas tu solat Balik. Zuhur. Solat Isyak tadi. Dah boleh siapkan kerja. Cikgu mandi. Solat Isyak tu. Ustaz, betul ke Boleh hari siap. betul ke subuh habis habis waktu Zuhur 7.15? Betul ke? Subuh. Subuh habis tu. Macam mana? Subuh habis dia start sekarang ni subuh lewat. Subuh pukul tak salah pukul 6 1 minit. Masuk waktu subuh. Habis? 1 minit. Dan habis subuh pukul 7, 10 atau 7.13 gitulah. Oh, maksudnya tak betul lah saya Dah- solat Dah subuh. habis waktu subuh tu tak boleh lah nak sembahyang subuh, niat subuh tak boleh. Kita kena Asyik. niat qadaan, soleh fardu subuhi rakaat ini qadaan. Tak boleh Asyik. fardu adaan tak boleh. Sebab kita dah habis sembahyang, dah habis waktu sembahyang subuh. Nasib saya selalu solat subuh, Zuhur ke apa saya terus qada sebelum punya. Saya dah qada dah. Banyak betul kau tak Khalil Ha. Jangan kau tak Khalil. Okey. Habis ni tutup kamera, jangan ambil sembahyang, kita sembahyang sama. Ustaz sembahyang kat rumah, korang sembahyang kat rumah juga. Ustaz, saya sembahyang kat surau sekolah boleh? Sembahyang sekolah boleh. Saya dalam sekolah Ustaz. Tapi tak boleh datang sekolah. Oh, jadi saya ambil surau tu, saya tak payah datang ah. Okey, boleh. Saya suruh ambil. Amir siapa Hakimi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soleh. Boleh. Baik Ustaz. Boleh. Aku kat dulu. Bye. Bye.